Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar anak-anak hari ini? Cikgu harap anak-anak semua sihat-sihat. Okey, hari ini kita akan belajar matematik awal. Sebelum kita mulakan pelajaran, kita tanda tangan untuk membaca doa penerang hati dahulu. Jom baca sama-sama. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ya Allah lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Cikgu harap anak-anak semua dah bersedia untuk belajar matematik awal pada hari ini. Jom saksikan video yang telah cikgu sediakan sebelum ini. Mari sama-sama kita belajar. Assalamualaikum semua. Apa khabar anak-anak cikgu? Cikgu harap anak-anak semua sihat-sihat. Hari ini kita akan belajar matematik awal. Dalam matematik awal, kita akan belajar tentang membina pola. Anak-anak tahu apa itu pola? Pola ini bermaksud aspek dalam matematik yang kita perlu kaji dalam kehidupan seharian kita. Seperti ada waktu siang, ada waktu malam. Okey, hari ini kita akan belajar 4 konsep yang berkaitan tentang pola. Bagaimana ianya boleh berkembang. Yang pertama, kita akan belajar cara meniru pola. Yang kedua, kita akan belajar sambung pola. Yang ketiga, kita akan belajar melengkapkan pola. Dan yang keempat, membina pola sendiri. Kalau anak-anak nak tahu lebih lanjut, jom sama-sama belajar dengan cikgu. Anak-anak dah sedia? Okey, anak-anak. Aktiviti pertama yang cikgu akan ajar adalah cara meniru pola. Kita akan belajar cara meniru pola. Meniru pola. Apa yang akan cikgu ajar iaitu cara meniru pola. Anak-anak tahu bagaimana nak meniru pola? Contoh pola ini jika bentuknya bulatan, segi empat, bulatan, segi empat, bulatan dan segi empat. Okey, caranya anak-anak perlu meniru kembali pola yang telah cikgu bina tadi. Okey, caranya di ruangan di bawah ini, anak-anak perlu meniru kembali pola yang telah cikgu tunjukkan tadi. Okey, sekiranya pola ini berbentuk bulatan, anak-anak perlu masukkan bentuk bulatan juga di dalam kotak yang pertama ini. Seperti ini, bulatan. Jadi, kita tiru pola yang atas tadi. Pola yang mula-mula yang cikgu bina tadi. Okey, bulatan. Seterusnya, empat segi, bulatan, empat segi, bulatan dan empat segi.
Ini adalah cara meniru pola, iaitu bola yang di atas akan sama bentuk dan rupanya seperti pola di bawah. Okey, pola di bawah akan sama bentuk dan rupanya seperti pola di atas. Jadi, ini adalah cara untuk meniru pola. Okey, anak-anak faham? Okey, anak-anak. Sekarang, mari kita tiru pola yang akan diberikan oleh cikgu. Okey. Pola di atas ada butang, 4 segi, bulatan, 4 segi, bulatan, 4 segi dan bulatan. Anak-anak perlu mengambil butang 4 segi ini dan letakkan pada pola yang asal tadi. Okey. Seterusnya, bulatan pada pola yang bulatan. 4 segi pada bentuk 4 segi. Bulatan pada bentuk bulatan. 4 segi pada bentuk 4 segi. Dan seterusnya bulatan pada bentuk bulatan. Okey. Mari kita lihat sama-sama bentuk yang kita hasilkan daripada pola yang cikgu berikan tadi. Okey, pola yang cikgu berikan tadi di atas adalah 4 segi, bulatan, 4 segi, bulatan, 4 segi dan bulatan. Okey, pola yang kita bina kembali adalah 4 segi, bulatan, 4 segi, bulatan, 4 segi dan bulatan. Ini adalah meniru pola. Ini adalah cara kita meniru pola. Pola yang asal di atas dan anak-anak bina kembali di bawah. Okey? Anak-anak faham? Okey, seterusnya kita akan belajar konsep pola yang kedua. Anak-anak, konsep pola yang kedua adalah melengkapkan corak atau pola yang berulangan. Okey, yang kedua kita akan melengkapkan pola. Okey, kita akan melengkapkan pola. Bagaimana nak melengkapkan pola tu? Okey. Mari kita lihat. Cikgu akan berikan butang berbentuk bunga, berbentuk seperti telinga, bunga, telinga dan bunga. Apakah pola yang akan berlaku ataupun apakah pola yang akan menyusul selepas bentuk bunga? Ya, bentuk seperti telinga. Kemudian, bentuk bunga kembali dan bentuk seperti telinga kembali. Okey, ini bermaksud melengkapkan pola. Okey, pola yang ditinggalkan perlu kita lengkapkan. Mari kita bina sekali lagi. Okey. Anak-anak dapat lihat? Okey. Okey. Yang cikgu sediakan adalah berbentuk bunga. Pola berbentuk bunga. 1, 2, 3. Cikgu letakkan yang keempat dan kelima adalah pola berbentuk butang. Pola apa yang akan menyusul selepas pola berbentuk butang? Ya, pola berbentuk bunga sebanyak 3 kali. Dan kemudian pola berbentuk bulatan sebanyak 2 kali. Ini yang dikatakan cara melengkapkan pola. Okey, anak-anak,
Ini yang dikatakan cara melengkap pola. Anak-anak perlu menyelesaikan pola yang tertinggal. Okey, mari kita bina lagi sekali. Okey, apakah pola yang tertinggal di sini? Cuba anak-anak fikir. Empat segi, bulatan, empat segi, tempat kosong, empat segi dan bulatan. Apakah pola yang tertinggal di sini? Ya, bentuk bulatan dan empat segi. Kerana satu bulatan terdapat dua empat segi sebelumnya. Satu bulatan, dua empat segi sebelumnya. Jadi, anak-anak perlu melengkapkan pola yang tertinggal. Okey, sekiranya bulatan di sini, pola apakah yang akan menyusul? Ya, bentuk empat segi. Berapa? Ya, betul. Dua empat segi akan menyusul di belakang ini. Cikgu harap anak-anak dapat memahami konsep melengkapkan pola. Okey. Okey anak-anak. Konsep yang keempat adalah Konsep yang keempat adalah menghasilkan pola. Anak-anak perlu menghasilkan pola. Bagaimana anak-anak perlu menghasilkan pola? Mari kita hasilkan bersama-sama. Sekiranya kita memulakan pola yang pertama dengan bentuk bunga. Kemudian, anak-anak akan menghasilkan pola yang berikutnya berbentuk daun. Okey. Seterusnya, berbentuk bunga kembali. Kemudian, anak-anak akan menghasilkan bentuk daun. Okey, ini cara kita menghasilkan pola. Pola boleh berlaku antara dua gambar yang berbeza ataupun gambar yang sama, kedua gambar yang sama dan satu gambar yang berbeza. Contoh seperti bintang, bulan. Okey. Bintang dan bulan. Okey, ini adalah pola yang kita hasilkan sendiri. Anak-anak boleh menghasilkan mengikut kreativiti anak-anak sendiri. Cikgu harap anak-anak dapat memahami konsep menghasilkan pola. Tak susah kan? Anak-anak boleh membuatnya sendiri. Cikgu harap anak-anak dapat memahami konsep pola yang kita pelajari hari ini, iaitu 3 jenis konsep. Yang pertama adalah meniru pola. Yang kedua, menyambung pola yang tertinggal.
Yang ketiga, menghasilkan pola. Dan yang keempat, membina pola dengan sendiri. Mari kita lihat latihan yang akan cikgu berikan untuk hari ini. Anak-anak, buka buku matematik awal. Kita akan lihat di muka surat 11. Latihan di muka surat 11, membina pola. Mari kita meniru pola. Okey, tugasan anak-anak. Anak-anak perlu meniru pola yang terdapat di atas ini dan melakarnya kembali di bahagian ruang yang disediakan. Okey, pola yang pertama berbentuk bujur. Anak-anak lukis di sini bentuk bujur. Pola yang kedua berbentuk bulat. Anak-anak akan lukis bentuk bulat di ruangan ini. Begitulah seterusnya. Manakala di bawah ini, kita akan tiru bentuk bulan sabit, bintang, bulan sabit dan seterusnya. Manakala yang terakhir untuk latihan meniru pola ini, anak-anak perlu melukis gambar buah apel, buah limau dan buah apel. Seterusnya meniru bentuk hingga garis gambar yang terakhir. Bagi latihan di muka surat 12, anak-anak perlu melengkapkan corak berulang. Corak berulang. Sekali lagi cikgu tekankan, melengkapkan corak yang berulang. Apa yang dikatakan corak yang berulang? Okey, anak-anak lihat di sini ada gambar bunga, gambar daun. Okey, apakah corak seterusnya di sini? Bagus. Corak bunga. Anak-anak perlu lukis corak bunga di sini. Okey. Corak daun, corak bunga dan corak daun kembali. Okey. Bagi yang kedua ini, anak-anak dapat lihat corak bentuk bulatan, ikan, bulatan. Bagus. Gambar ikan kembali. Anak-anak perlu melukis gambar ikan di sini. Bulatan, ikan dan bagus, bulatan. Okey, untuk yang seterusnya adalah hasilkan pola mengikut kreativiti. Anak-anak perlu menghasilkan pola mengikut kreativiti anak-anak sendiri. Okey, yang pertama, anak-anak perlu meniru dahulu pola yang telah diberikan. Anak-anak perlu menyelesaikan dahulu pola yang telah diberikan yang ini. Okey. Yang pertama, belang-belang. Yang kedua, berombak-ombak. Yang ketiga, berbelang-belang. Yang keempat, berombak-ombak. Okey. Seterusnya, berbelang. Bagus, berombak. Okey, bagi yang di bawah, dia mula dengan berombak. Apakah pola ini? Ya, berbelang-belang. Anak-anak lukis macam ni. Berombak, belang-belang. Bagus. Berombak dan ya, berbelang. Okey, untuk yang di bawah, murid perlu menghasilkan pola sendiri. Di sini anak-anak boleh lukis apa sahaja kegemaran anak-anak. Kalau cikgu nak lukis bentuk segitiga dan bentuk bulan. Jadi, pola yang cikgu bina di sini adalah segitiga, bulan, segitiga, bulan, segitiga kembali. Bagi yang di bawah yang berbentuk seperti pagar ini, cikgu akan mulakan dengan bentuk bulan, segitiga, bulan, segitiga, bulan dan
segitiga. Tak susah kan anak-anak? Cikgu harap anak-anak boleh membina pola dengan kreativiti anak-anak sendiri. Dan bagi latihan yang terakhir untuk hari ini, anak-anak perlu menggunting bentuk di bawah dan hasilkan pola dengan menampal secara berselang-seli. Okey, kemudian anak-anak perlu mewarnakan gambar pola tadi. Anak-anak perlu menggunting gambar ataupun bentuk yang terdapat di bawah ini lalui titik-titik ini. Ikut garisan titik-titik ini. Okey. Ikut garisan titik-titik ini, anak-anak boleh menggunting bentuk pola yang diberikan. Okey, sebelum anak-anak menggunting, cikgu nak anak-anak mewarna dahulu ke semua pola di bawah ini. Kesemua pola di bawah ini perlu diwarnakan terlebih dahulu. Kemudian selesai mewarna, anak-anak boleh menggunting bentuk pola ini dan mula menampalnya di bulatan yang pertama ini. Okey. Hati-hati ya menggunakan gunting kerana gunting itu tajam. Jangan tersalah gunting pula. Kalau anak-anak tak mahir, minta tolong ibu atau ayah guntingkan di separuh ini dahulu. Okey, guntingkan di bahagian separuh ini dahulu dan keluarkan. Kemudian anak-anak boleh belajar menggunting bentuk-bentuk ini dengan sendiri. Kemudian tampal bentuk ke semua bentuk pola tadi di ruangan yang disediakan. Sekiranya selepas anak-anak menggunting, anak-anak ingin memulakan bentuk segitiga, anak-anak boleh tampal di sini bentuk segitiga. Okey. Bentuk yang seterusnya, sekiranya anak-anak masih menggunakan bentuk segitiga, anak-anak tampalkan bentuk segitiga di sini. Okey. Anak-anak ingin menampal bentuk seperti layang-layang, diamond, ataupun diamond. Okey, di sini. Kemudian anak-anak nak gunakan bentuk diamond kembali. Okey, bentuk segitiga. Di sini ada 2 segitiga, maka di sini juga akan ada 2 segitiga. Itu yang dinamakan pola. Okey, bentuk diamond ataupun layang-layang. Bentuk segitiga. Bentuk layang-layang. Dan bentuk layang-layang. Maka terhasillah pola yang anak-anak bina hasil daripada menggunting bentuk yang diberikan di bawah ini. Tak perlu lukis macam cikgu. Cikgu tak menggunting gambar pola di bawah. Sebab tu cikgu lukis bagi anak-anak dapat melihat apa yang perlu anak-anak lakukan. Okey, selamat mencuba. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu ya. Jangan malu-malu. Bye. Assalamualaikum. Bila masalah tiba, mula rasa kecewa. Dan bila semuanya susah, rasa diri lemah. Jangan risau kawan, jangan putus asa. Cuba lagi, yakin boleh. Say na 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 na. Jom semua teruslah berusaha. Fikirkan boleh, pastinya semua okey. Teruslah berusaha. Fikirkan boleh, pastinya semua okey. Bila
rasa diri lemah. Jangan risau kawan, jangan putus asa. Cuba lagi, yakin boleh. Senana-na-na-na-na. Jom semua teruslah berusaha. Fikirkan boleh, pastinya semua okey. Teruslah berusaha. Fikirkan boleh, pastinya semua okey. Yakin boleh. Hurrah! Semoga anak-anak terhibur. Yakin boleh ya untuk melakukan setiap pekerjaan yang cikgu berikan. Ingat ini satu kata-kata semangat yang amat baik untuk diri kita. Macam mana? Dah faham konsep pola tadi? Cikgu harap anak-anak dapat memahami konsep pola yang telah cikgu ajar tadi. Anak-anak juga boleh melakukan aktiviti ini bersama ibu atau ayah di rumah. Minta mereka bimbing anak-anak supaya anak-anak lebih mahir. Okey, sampai di sini dulu. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.